Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya. Jadi saya harap awak boleh dengar sebab saya terpaksa buat live dalam bilik. Akustik dia tak sehebat kalau buat dalam persekitaran kecil seperti di dalam kereta ke and all that lah. Okey. So saya harap boleh dengar audio jelas. Kalau jelas maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai ya, sebab berlaku shadow ban dan sertai Telegram saya Regi Jesse Ritaudin. Okey, live ini tajuk dia adalah rakyat tidak undi tiang lampu. Apa maksud saya ya? Okey, saya ambil contoh kenyataan dangkal Rafizi berhubung dengan kononnya kerajaan persekutuan masih memberi peruntukan kepada 4 negeri pembangkang. Dia seperti memburuk-burukkan negeri pembangkang. Okey. Saya dah ulas benda ni. Bagi yang tak mesti dalam zaman shadow ban ni anda tidak dapat notification, saya tahu. Jadi anda kena rajin pergi ke Facebook Regi Jesse Ritaudin dan scroll ke bawah. Tadi saya ada ulas. Okey. Dan benda tu sudah viral, orang lain bawa dan sebagainya lah. So saya dah jelaskan mengapa kenyataan itu dangkal dan mengapa saya Rafizi gagal mendedahkan bahawa nombor satu, eksport negara sebenarnya bulan lepas sahaja menyusut 5.8 bilion ringgit, tapi pada masa yang sama eksport Kedah bulan lepas meningkat 745.2 juta. Ini Rafizi tak sebut. Dan bila ekspor Kedah meningkat, semestinya rakyat dapat, kerajaan pusat dapat manfaat daripada peningkatan itu. Nombor dua, Rafizi tak cerita bahawa Kelantan juga meningkat walaupun jauh lebih kurang daripada Kedah. Dan Selangor pun meningkat, tetapi peningkatan Kedah adalah tertinggi dalam senarai. Jadi Kedah peningkatan ekspor dia mengatasi Selangor. Ini Rafizi tak sebut. Ya, Kedah nombor 3 Rafizi tak sebut. Kedah ni tanah dia banyaknya terpaksa digunakan untuk tanam padi. Siapa dapat manfaat tanam padi ni? Korang semualah, melainkan Rafizi tak dapat manfaat sebab Rafizi mungkin tak makan nasi, saya tak tahulah. Okey, sebab saya tak makan nasi. Saya tak makan nasi, saya tak makan roti, saya tak makan mi. Saya ada masalah nak hadam kanji. So saya hanya makan sayur dengan ikan, ramai tak tahu. Okay. Anyway, so mungkin Rafizi macam saya kot, makan sayur dengan ikan, dia tak dapat manfaat daripada padi itu. Cuba minta Selangor tanam padi, buang semua syarikat besar, corporation dan sebagainya, tanam padi tengok. Bulan lepas peningkatan ekspor Kedah jauh mengatasi peningkatan ekspor Selangor. Suruh Selangor tanam padi, tengok macam mana. Okey. So banyak benda Rafizi tak sebut. Anyway, banyak hujah lain yang saya beritahu. Banyak hujah, anda boleh rujuk kepada live tadi. Now, bila saya kata rakyat tidak undi tiang lampu, saya sebenarnya menuju kepada bukan kerajaan tetapi pembangkang. Ya, video ini saya nak kritik sikit pembangkang. Sebabnya, saya lihat ada orang bangun dan tak puas hati dengan kenyataan Rafizi. Contohnya, Syahidan Kasim dan sebagainya. Well, Syahidan made some good points. Okay? Syahidan made some good points. Tetapi, mengapa data yang saya berikan ni tak ada dalam makluman MP pembangkang? Korang kena faham, korang ni sekarang pembangkang. Bila korang pembangkang, you have to work extra hard to get data sebab korang bukannya menteri mana-mana kementerian. Depa ni menteri kementerian macam Rafizi. Dia boleh putar belik dan letak dan bayangkan seolah-olah negeri-negeri pembangkang ni teruk dia dapat peruntukan daripada kerajaan pusat, sedangkan banyak negeri sebenarnya dapat peruntukan daripada kerajaan pusat yang Rafizi tak cerita.
Dan ini bukan satu perkara yang perlu diceritakan kerana ini menjadi tanggungjawab kerajaan pusat, kerana yang duduk dalam negeri-negeri ini adalah rakyat Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, iaitu ketua negara yang telah memberi kebenaran kepada kerajaan untuk mentadbir urus bagi pihak tuanku. So ini rakyat tuanku, dan tidak timbul soal mereka terima peruntukan kerajaan, ya. Sedangkan Kedah terpaksa guna banyak tanah dia untuk tanam padi untuk manfaat negara, dan bulan lepas peningkatan ekspor dia memang ada sumbangan kepada negara. So Rafizi mengelirukan rakyat. Saya tak nak masuk panjang lebar, saya pun sudah jelaskan dalam live lepas. Tetapi mengapa penjelasan ini tidak diberi oleh MP Pembangkang? Korang bukannya pegang kementerian, saya tahu. That's why you have to work extra hard to get data in your hand. Sebab bila data dimanipulasi, anda perlu bangun dan betulkan Rafizi, ceritakan yang betul dan sajikan data, dan tanya Rafizi mengapa tak sebut data ni. So, dari sudut kematangan penghujahan, saya lihat anda tidak boleh tangkis Rafizi dengan cukup baik. So, ini satu masalah. Okey. Barangkali mungkin ada penumpuan terlalu banyak kepada satu langkah yang mungkin jadi, mungkin tak jadi, ya, daripada berfungsi sebagai pembangkang yang luar biasa matang. So, rakyat, saya ulang, rakyat bukan undi anda untuk jadi tiang lampu dalam dewan. Rakyat undi anda untuk jadi wakil mereka menyuarakan kebenaran. Itu pertama. Ya. Kedua, ada pihak minta saya ulas mengenai the National Identification System tu. Ya, sekarang ada orang dakwa National Identification System ini akan bawa keburukan, ianya adalah agenda Zionis, ianya adalah ini itu. Okey. Di sini ada dua fakta yang ingin saya ketengahkan. Mengapa saya diam isu ni? Sebenarnya saya dah ulas hari itu, saya ulangi, ya. Pertama, saya tidak boleh sama sekali jadi hipokrit. Okay. Dalam usul National Identification System ini, NDI ke apa kan? Okey, betulkan saya lah. I don't know the istilah NDI ke apa ke. Okey. Apa yang dicadangkan sebenarnya adalah biometric base. Biometric ni saya pernah buat. Ianya adalah identifikasi elektronik, cap jari, malah tapak tangan. Dia sampai boleh map urat, pattern urat, pattern kapilari darah dan sebagainya untuk penentuan kepengenalpastian jitu siapa individu berkenaan. Jadi ada banyak maklumat palsu yang berlega di media sosial, kononnya ini perlu dihentikan sebab mereka nak cucuk chip dalam badan. Setakat yang saya maklum, ianya tidak sampai ke tahap itu, melainkan ada benda mereka tak beritahu. So, kalau anda nak timbulkan persoalan, contohnya anda nak tanya adakah ianya melibatkan chip dan sebagainya, anda boleh tanya. Tetapi saya 99% yakin ianya bukan itu. Okey. Kalau anda nak kata anda tidak setuju dengan National Identification System ini ke apa ke, dan anda beri sebab kerana privasi ataupun privacy, maklumat peribadi anda mungkin dikompromi, ataupun anda hilang hak untuk menjaga kepribadian anda, itu saya setuju. Anda boleh utarakan, malah saya akan sokong. Okey. So anda boleh lakukan. Malah andai kata kerajaan ingin melaksanakannya dan ada satu kumpulan diwakili oleh peguam-peguam yang ingin mencabar kerajaan di mahkamah atas alasan anda ada hak ke atas kepribadian anda, boleh. Anda boleh buat. Saya boleh sokong malah. Okey. Tetapi apa yang diperjuangkan saya lihat sudah tersasar. Sebab saya diam ialah daripada saya bercakap, ramai lagi perlu bercakap terlebih dahulu.
Now, walaupun saya mendukung prinsip perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi Tun Mahathir perlu bercakap lebih dahulu. Sebab setakat ini dia diam. Muhyiddin Yassin kena cakap terlebih dahulu. Setakat ini dia diam. Tuan Guru Haji Hadi Awang perlu cakap terlebih dahulu. Setakat ini dia diam. Dan ramai lagi contohnya yang asal dari UMNO, kemudian dah keluar UMNO dan masuk PAS seperti Syahidan Kasim, Anwar Musa, kena cakap dahulu. Setakat ni mereka diam. Mengapa saya kata mereka perlu cakap dahulu? Kerana anda perlu faham bahawa sistem ini sebenarnya mula-mula disebut-sebut dan dan kabinet yang bersetuju untuk melakukan kajian-kajian ke arah pelaksanaan tak lain tak bukan kabinet Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 2019. 8 Mei 2019 satu persetujuan dicapai untuk melakukan kajian yang diketuai oleh Pricewaterhouse Corporation untuk mengkaji sistem ini. So, Kabinet Tun Dr. Mahathir bersetuju. Apabila Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan dan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih sebagai Perdana Menteri, Kabinet Muhyiddin bersetuju. Malah Kabinet Muhyiddin meneruskan ada kesinambungan ke atas apa yang telah dipersetujui di bawah Kabinet Tun Mahathir. Ya. Dan ada pengumuman-pengumuman dibuat untuk memaklumkan kita perkembangan terkini yang dibuat oleh Hamzah Zainuddin. So, Kabinet Tun Mahathir bersetuju dan memulakannya. Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin menyambungnya dan meneruskan perancangan. Kabinet yang lain ni mengikut jadual perancangan yang bermula pada 2019. Jadi kalau anda lihat, semua yang ada di pembangkang, semua yang ada di kerajaan bersetuju. Jadi, kalau saya nak timbulkan soal national identification ni tak betul, tak patut, kalau dari sudut ianya boleh mencabul privacy dan sebagainya, okey, saya setuju. Anda ada isu, anda boleh ketengahkan. Tetapi kalau perjuangannya ialah kerajaan ini dajal, kerajaan ini jahat, dia nak ni, itu dah tersasar dari landasan kebenaran. Because isu ni bukannya semata-mata kerajaan ini. Isu ni sekarang ni semua yang ada dalam pembangkang, semua yang ada dalam kerajaan sebenarnya bersetuju, tapi mereka senyap. Jadi kalau anda nak tuding jari kat kerajaan ni, anda perlu dulu suruh semua orang komen. Apakah komen Tun Mahathir? Apakah komen Muhyiddin Yassin? Apakah komen Hadi Awang? Apakah komen Anwar Musa? Apakah komen Syahidan Kasim? Kalau semuanya senyap, macam mana saya boleh tuding jari ke Anwar? Melainkan Tun Mahathir beritahu, oh sebenarnya apa yang dibuat oleh kerajaan Anwar berbeza dengan apa yang kita buat dulu. Mereka dah ubah suai dan jahat. Itu lain. Tapi mereka semua senyap. Jadi saya kira apa yang berlaku sekarang sebenarnya adalah satu perancangan yang telah dipersetujui semua. So, perjuangan yang saya lihat di media sosial adalah menumpu tuding jari kat kerajaan ini. So, bila perjuangan itu dah tersasar, saya diam. Sebab itu ada orang bertanya, Regi, sebut, perjuangkan benda ni. Tak boleh. Saya tak boleh hipokrit, saya tak boleh nak fitnah kerajaan ini. This one dipersetujui semua. Tapi kalau anda minta saya, Regi, lawan benda ini sebab ia mengganggu gugat privasi, kepribadian, okey, saya boleh setuju. Tapi saya akan ajukan persoalan, apakah jaminan kerajaan, apakah langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kepribadian kita. So, itu jawapan saya kepada mereka yang bertanya kenapa saya senyap. Alright. Anyway, ingat ya kepada MP Pembangkang, anda perlu ada data di jari anda setiap masa, baru anda boleh tewaskan usaha memanipulasi fakta, usaha mengelirukan rakyat seperti mana Rafizi mengelirukan rakyat hari ini. Ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.